Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam salam alaika, salawatullah alaik. Ila khadadin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in والتابعين لهم بإحسان إلى مدين، ثم إلى روح أنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين، وإلى روح مشايخنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا، وإلى روح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya sunaini fil ghari إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kuliah kita pada malam ini adalah merupakan penjelasan ringkas berkaitan dengan hijrah. Ada aspek-aspek tertentu, sudut-sudut tertentu tentang sejarah hijrah yang mungkin terlepas pandang daripada kita semua, sedangkan perkara-perkara tersebut sangat penting. Misalnya, kita tidak pernah teringat bagaimana peranan syaitan, peranan iblis dalam peristiwa hijrah. Kita tak pernah terlintas dan kita fikir peristiwa hijrah ni adalah berkaitan dengan Rasulullah, umat Islam dan orang Quraisy Mekah saja. Sedangkan sebenarnya iblis mainkan peranan penting. Begitu juga syaitan-syaitan kumpulan yang berada di bawah naungan iblis mainkan peranan penting. Macam mana kita katakan mainkan peranan penting? Kerana ketika suku-suku Quraisy, ketua-ketua suku Quraisy bermesyuarat di Darun Nadwah untuk mengambil keputusan terakhir bagaimana mereka menghadapi Nabi kita Muhammad SAW supaya masalah yang ditimbulkan oleh Nabi itu selesai dan memuaskan hati mereka. Maka ketika itulah
Iblis datang. Iblis datang menampakkan dirinya seperti manusia, berpakaian yang begitu hebat, dengan rupa yang begitu hebat, menegaskan bahawa dia adalah seorang ketua yang datang daripada daerah Najd. Najd ni jauh daripada Mekah, ya. Daerah Najd sekarang ni terletaknya ibu negara Arab Saudi, Riyadh. Riyadh itu terletak di Najd. Mungkin kita tidak tahu, tuan-tuan, ya, Iblis dan syaitan ni dia ada headquarters. Headquarters ni di mana? Di Najd. Macam mana kita tahu? Sebab Rasulullah SAW pada satu ketika di Madinah, Baginda SAW berdiri di sisi Kaabah. Beliau berdoa dengan doanya, Allahumma barik fi yamanina, Allahumma barik fi samina, Allahumma barik. Banyak ya disebut oleh Rasulullah, ya Allah berkatilah penduduk Yaman, berkatilah penduduk Sam. Tapi Rasulullah tidak menyebut penduduk Najd, ya. Lalu ada orang yang datang daripada Najd bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tak sebut Najd? Lalu Rasulullah kata, dari Najd itulah nanti timbulnya gaugak, huru hara, ya, huru hara. Dan daripada Najd jugalah akan, ya, takhruju qarnus syaitan. Dari Najd jugalah akan keluarnya tanduk syaitan. Jadi hadis Nabi ini memberi isyarat bahawa headquarters syaitan dan kumpulan syaitan itu, ya, di mana? Di Najd. Bila sebut syaitan ni, tuan-tuan, kita naklah ingat ni, jumlah syaitan ni 9 kali ganda daripada jumlah manusia. Kalau kita tengok kat Google tu, jumlah manusia ni hampir 8 bilion. Katalah kita katakan 8 bilion. Kalau kali 9, 8 kali 9 72 bilion. Tapi kita rasa tak ada. Syaitan iblis ni tak ada, ya. Di mana headquarters dia? Di Najd. Sebab Rasulullah kata begitu. Dan memang nyata. Semasa pemerintahan Sayyidina Ali, ya, ada seorang, ya, ketika Sayyidina Ali berperang melawan Abu Sufyan, perang Siffin, ya, Abu Sufyan angkat bendera putih, tanda minta perdamaian. Kata Sayyidina Ali, okey, kita berdamai. Tapi ada seorang jenderal Sayyidina Ali ini yang bernama Dhu Khusairah At-Tamimi. Dia marah Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin, macam mana kita nak berdamai dengan Abu Sufyan? Dia memang dah lawan kita. Dia tak ikut hukum Allah. Jadi kata Sayyidina Ali, kan kau juga yang mendesak supaya aku terima. Sekarang tiba-tiba awak menolak, sedangkan perdamaian ini sudah di menteri. Jadi akhirnya Sayyidina Ali tidak berganjak daripada keputusannya nak berdamai dengan Muawiyah. Dhu Khusairah At-Tamimi ni, tuan-tuan, dia berasal dari Najd. Kalau namanya betul, Dhu Khusairah At-Tamimi An-Najdi. Jadi dimarah Sayyidina Ali, dia keluar daripada tentera Sayyidina Ali, dibawa 5,000 pengikutnya. Inilah kumpulan Khawarij yang akhirnya membunuh Sayyidina Ali, membunuh siapa saja yang melawan. Kumpulan pertama yang menghalalkan, orang Islam menghalalkan darah Islam.
An-Najdi. Begitu juga tuan-tuan, kumpulan-kumpulan jahat yang lain berasal daripada An-Najdi. Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir pada tahun 1111 Hijrah, meninggal dunia tahun 1205 Hijrah, yang membawa pahaman Wahhabi. Itu pun berasal daripada Najd. Dan kebetulan pula ibu negara Arab Saudi sekarang pun di Riyadh. Riyadh itu terletak di daerah Najd. Kita tahulah. Jadi iblis ini bila hadir dalam musyawarah suku-suku apa ni Quraisy Mekah, dialah yang menjadi kata pemutus dalam musyawarah itu. Bila seorang suku kata begini, berpendapat begini, kita begini sajalah, kita biarkan saya Muhammad ni, kita jangan apa-apakan dia, mungkin dia baik. Lalu iblis akan bangun, ini pandangan yang salah, kerana Muhammad ni memang dah jahat. Akhir sekali tuan-tuan, sampailah giliran Abu Jahal. Abu Jahal surkan sekarang macam ni lah, saya surkan bunuh saja. Dah bunuh habis tak? Bila dia dah mati tak ada cerita dah. Pengikutnya bukan ramai, lagi pun pengikutnya orang-orang miskin, hamba-hamba, orang kaya tak ada pun. Jadi kata iblis, inilah pandangan yang paling tepat, kita bunuh. Kemudian bincang-bincang macam mana cara bunuh. Tiap-tiap suku Quraisy di Mekah mesti ada wakil untuk membunuh Nabi Muhammad. Bunuh ramai-ramai. Jadi tak ada siapa, tak ada suku mana yang nanti didakwa oleh suku Quraisy, suku Bani Hashim. Jadi keputusan itulah tuan-tuan digunakan. Lalu Jibril bagi tahulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam di mana Nabi nak hijrah itu, Jibril sehari dua Jibril dah beritahu tentang rancangan pembunuhan orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad, sebagaimana yang kita ketahui. Sebab itu pada malam itu Rasulullah memang sudah bagi tahu juga kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diperintah oleh Rasulullah tidur tempat baginda tidur, dia selimutkan dengan selimut baginda. Dan ketika itulah Rasulullah keluar. Orang-orang Quraisy yang mengintai, mereka fikir Nabi kita masih tidur. Kenapa orang Quraisy tak serbu saja? Rumah yang dihuni oleh Rasulullah dan Sayyidina Ali, janganlah gambarkan macam rumah kita, kukuh, dindingnya batu, konkrit dan sebagainya. Rumah pada masa itu tuan-tuan sangat sederhana, sebab itu boleh diintai, ada lubang-lubang yang banyak. Memang orang-orang Quraisy kalau serbu pun boleh, pintu bukan kuat. Tapi tuan-tuan, walaupun orang Arab jahiliah ni jahil sangat, mereka ada undang-undang adat, undang-undang yang tak bertulis. Adalah satu aib, satu kesalahan besar membunuh seseorang dengan masuk dalam rumah. Itu satu salah besar. Sebab itu mereka tunggu. Tapi berlaku masa Sayyidina Umar jadi khalifah, orang yang tak sabar mengepung rumah Sayyidina Umar sudah berapa hari, tak sabar, serbu juga. Itu masa Islam. Masa jahiliah mereka tak buat, masa Islam tuan-tuan. Kerana apa? Itulah peranan iblis. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini peranan iblis. Jadi iblis ini sentiasa memberi maklumat pada orang-orang Quraisy tentang gerakan Rasulullah, di mana Rasulullah. Tetapi tuan-tuan, bila Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur, atas Jabal Sur,
Iblis tak tahu. Iblis tak tahu. Maknanya power iblis yang kasyaf tu, dia boleh tahu di mana Nabi Muhammad, apa rancangan Nabi Muhammad, ada khadnya, ada batas-batasnya. Ketika Rasulullah masuk dalam gua dan duduk dalam gua Sur bersama Abu Bakar, iblis tak tahu. Kalau iblis tahu, tentulah iblis bagi tahu orang-orang Quraisy, dan Nabi akan berjaya dibunuh oleh mereka. Tapi iblis tak tahu. Kenapa tak tahu? Inilah rahsia, rahsia tauhid, di mana Rasulullah SAW sentiasa berada dalam keadaan muraqabah ma'iyah. Muraqabah ma'iyah. Rasulullah itu tenggelam dalam keadaan rasa beserta Allah, beserta dengan dirinya. Ada satu ayat tuan-tuan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah itu beserta kamu dimanapun kamu berada. Allah itu serta kita dimanapun kita berada sepanjang masa. Maknanya tak pernah berpisah. Tapi kenapa kita rasa Allah tak ada? Allah jauh, Allah ghaib. Jadi Rasulullah dengan Abu Bakar itu, dia duduk dalam hakikat ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bila duduk dalam keadaan muraqabah ma'iyah, Rasulullah rasa Allah serta diri dia, maka yang lain daripada Allah tidak ada. Dirasakan oleh Rasulullah dan Abu Bakar tidak ada. Orang-orang Quraisy yang bawa senjata nak bunuh pun dirasa tak ada. Iblis pun dirasa tak ada. Maknanya tuan-tuan, iblis tak tahu, terhijab, tak tahu. Orang-orang Quraisy tak ada yang tahu. Kalau mereka tahu Nabi dalam gua itu, tentulah mereka bunuh kedua-duanya. Sedangkan gua itu bukanlah besar. Dalam kitab dijelaskan keadaan gua itu cukup untuk Nabi dan Sayyidina Abu Bakar duduk berdua. Macam mana besarnya tuan-tuan? Lebarnya macam mana? Cukup untuk Rasulullah dan Abu Bakar duduk berdua. Duduk berdua, katalah bersila. Katalah kita sebut, kita agakkan Rasulullah dan Abu Bakar badannya besar. Besar-besarnya manusia pun macam mana. Agak saya mihrab ini pun besar, mungkin separuh. Kemudian dalamnya tuan-tuan, dalam gua ini diterangkan, kalau lembing orang Quraisy itu dirodokkan, mesti kena mati Nabi dan mati Sayyidina Sayyidina Abu Bakar. Sebab itulah Abu Bakar takut. Tapi kenapa orang Quraisy tak nampak? Ialah kita selalu diberitahu, kerana ada laba-laba secara automatik dalam berapa saat buat sarang lengkap. Laba-labanya pun ada di situ. Burung marpati pun buat sarang, tiba-tiba dia bertelur dua biji. Ya, orang Quraisy tengok, takkan Muhammad masuk gua ini. Kalau masuk tentulah burung ini terbang, sarang laba-laba ni putus. Tapi sebenarnya tuan-tuan, memang orang Quraisy tak nampak. Mereka bukan tak jengok juga, tak nampak. Tak nampak Nabi Muhammad, tak nampak Sayyidina Abu Bakar. Pasal apa? Inilah perlindungan Allah. Tuan-tuan, selalu kita dengar sebuah hadis di radio IKIM pun selalu disebut, dikumandangkan,
Di mana-mana ustaz-ustaz kita pun berdoa pun guna, perawat-perawat Islam pun selalu guna hadis ini untuk mengubat orang. Apa hadis ni? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas sami'un alim. Hadis ini menjelaskan sesiapa saja yang berserta dengan nama Allah, maka apa saja tidak mudarat. Makhluk di langit ke makhluk di bumi tidak memberi mudarat. Jadi apa makna tuan-tuan berserta dengan nama Allah? Maknanya seseorang itu memang ingat Allah sehingga kalimah Allah itu sehingga orang tersebut tenggelam dalam kalimah Allah, dalam lautan kalimah Allah. Sebab itulah pandangan Quraisy, walaupun jenguk ramai menjenguk, tak ada, tak nampak, jadi tak memberi mudarat, selamat. Bila seorang itu tuan-tuan dalam keadaan ma'a ismihi, tenggelam dengan nama Allah, maka ketika itulah seorang itu Allah beserta dengan diri dia. Jadi kalau Allah itu beserta dengan seseorang manusia, tentulah selamat, dilindungi, ditadbir. Tuan-tuan dan puan sekalian, memang Rasulullah dan umat Islam sudah disediakan oleh Allah selama berapa tahun? 13 tahun. Sediakan apa? Sediakan kekuatan iman, kekuatan tauhid, di mana dalam hati mereka. Sebab itu kita dapati ayat Quran yang mula-mula diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ialah menyentuh tentang tauhid, tentang iman. Ayat yang pertama dan ayat yang ketiga suratul Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Ayat yang pertama itu Rasulullah diperintah oleh Allah supaya mengingat, menyebut nama Allah, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'in. Ayat yang ketiga, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah supaya ingat dan menyebut Allah sambil menumpukan memongkaskan mindahnya kepada Allah, Allahu al-akram, Allah yang maha pemurah. Khaliq adalah salah satu sifat keagungannya. Akram adalah salah satu sifat kesempurnaan Allah. Bila kita mengimankan Allah sebagai Tuhan, kewajiban kita mestilah ingat apa dia? Namanya, kewujudannya, sifat keagungannya, kalau dalam istilahnya uluhiyah, dan juga sifat kesempurnaannya, istilahnya rububiyah. Kenapa? Kerana dalam Quran tuan-tuan kita dapati kalimah Allah alif lam lam ha itu didekatkan oleh Allah dengan dua sifatnya yang penting, iaitu ilahun dan rabbun, hampir 1000 kali. Hampir 1000 kali. Ini apa maknanya? Supaya kita ambil perhatian berat tentang ilah, tentang rabbun. Sebab itu dalam syahadah kita pun asyhadu an la ilaha illallah. Kita pun baca Rabbal Alamin.
Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbun. Kita temui di mana-mana dalam Quran kalimah ilahun dan rabbun. Tapi kita tak tahu apa maknanya. Ilahun tu dalam bahasa kita maknanya Tuhan. Tapi Tuhan yang macam mana? Tuhan yang mempunyai berbagai sifat keagungan, kebesaran, kehebatan. Rabbun juga maknanya Tuhan. Yang macam mana? Tuhan yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Rahmatnya sempurna, pemeliharaannya sempurna, kasih sayangnya sempurna, keampunannya sempurna, semuanya sempurna. Jadi bila kita menuhankan Allah, tuan-tuan, kita dikehendaki mesti ingat Allah itu ilah, Allah itu Rabbun. Bila kita sebut ilah, mesti kita ingat Rabbun. Bila kita sebut Rabbun, mesti kita ingat ilah. Tak boleh dipisah. Kerana kedua-duanya dua sifat yang penting pada Allah. Cuma kita dalam sejarah kita belajar tauhid, apa yang ditumpukan, apa yang dititik beratkan untuk kita semua sejak sekolah rendah, menengah sampai universiti, sifat 20. Ini bukanlah salah, tidak salah, bagus. Cuma kerana itu kita terlepas pandang. Apa sifat-sifat 20 ni? Wujud, qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala mukhalafatu ta'ala lil khawadis, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyat, qadrat, iradat, ilmu, khayat, sama, basar, kalam, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu khayyan, kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunuhu mutakalliman. 20 ayat, 20 sifat. Ada tak situ? Ilahun, Rabbun? Tak ada. Saya belajar ni tauhid, tuan-tuan, di sekolah rendah agama Johor sampai darjah khas 7 tahun. Dapat sijil darjah khas, layak jadi guru agama Johor. Belajar sekolah Arab Keluang, belajar kuliah Islam, belajar Universiti Malaya. Ini sifat 20. Tapi tentang Allah ilahun, Allah Rabbun tak diajar. Tapi bila belajar ilmu tasawuf, barulah dalam tasawuf rupanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah ini dititik beratkan. Tapi bila disebut tauhid uluhiyah, rububiyah, bukan dah tauhid rububiyah, uluhiyah yang diajar oleh pahaman Wahabi. Itu lain ni. Saya pernah terangkan dulu macam mana konsep tauhid uluhiyah rububiyah yang dicetuskan, yang diajarkan oleh ulama Wahabi. InsyaAllah satu masa nanti saya boleh ulang lagi sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah dan umatnya semasa di Mekah itu selama 13 tahun dihidangkan dengan tauhid uluhiyah rububiyah. Tauhid uluhiyah ini mengesahkan keagungan Allah, ini menyebabkan seseorang mukmin, menyebabkan seorang mukmin, sahabat-sahabat Nabi itu menjadi hamba Allah. Jadi hamba Allah macam mana? Hamba Allah yang sempurna. Nabi pun menjadi hamba Allah yang sempurna. Sebab itu layak di Isra' Mi'raj kan. Kan hijrah ni selepas Isra' Mi'raj. Selain daripada itu, tuan-tuan, tauhid rububiyah, Rabbun tadi, menyebabkan Nabi itu bergantung semata-mata kepada Allah. Tidak bergantung kepada apa, pandang Allah saja. Sebab itu ketika Nabi diperintah oleh Jibril keluar, walaupun dikepung, Nabi tak takut. Nabi saja tenang. Pasal apa? Memandang rububiyah Allah, membentuk hati Nabi dan hati orang-orang mukmin, tawakal sepenuhnya. Kita selalu sebut takwa tawakal, takwa tawakal. Kita selalu baca ayat 2, ayat 3 surah At-Talaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Ya. Takwa dan tawakal yang sempurna. Dari mana? Apa yang membentuk hati seorang mukmin itu jadi takwa dan tawakal? Inilah tauhid. Tauhid uluhiyah, bila betul-betul ingat keagungan Allah, dia jadi hamba Allah. Dan sifat takwanya sempurna. Tak takut kecuali Allah. Tauhid rububiyah membentuk hati seorang mukmin itu tenang. Kenapa? Karena hatinya bergantung pada sifat-sifat rububiyah Allah yang sempurna. Pelindungannya semua sempurna, rahmatnya sempurna. Jadi bila menyerah pada yang sempurna, tawakal, jadi tenang. Inilah rasa kekuatan Nabi dan umat Islam pada masa itu. Sebab itu, bila Rasulullah diperintah hijrah, Rasulullah dah ada persediaan yang cukup. Umatnya pun sudah ada. Tak takut, tidak bimbang. Tidak ada isu dan masalah. Bila Rasulullah suruh umat Islam berhijrah, mereka bangun pergi hijrah, tak takut. Tak ada persoalan. Apa saja tak jadi masalah. Kan kita dengar berbagai cerita apa ni halangan umat Islam ketika berhijrah, macam-macam. Tapi itu semua halangan yang dilakukan oleh orang Quraisy itu semua tidak menjadi masalah. Umat Islam tetap berhijrah. Sebab apa? Mereka menjadi hamba Allah yang sempurna, tawakal mereka sempurna. Ada seorang di Mekah itu, tuan-tuan, ada seorang bangsa Rom yang duduk di Mekah lama. Dia kaya. Kekayaannya itu kerana banyak kedai lah. Tapi tak tahulah bilangan kedainya, tak ada yang nyebut. Tapi diceritakan banyak kedai. Dalam buku-buku sejarah disebut banyak gedung. Tapi kita sebutlah kedai, sesuai dengan keadaan Mekah pada masa itu. Dia banyak kedai. Dia kaya. Dia berhijrah sesudah Rasulullah hijrah. Dia hijrah seorang saja. Coba kita fikir, tuan-tuan, dari Mekah ke Madinah. Biasanya disebut kalau naik unta di Mekah Madinah ni 15 hari 15 malam. Hamba Allah ni bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia hijrah seorang aja. Dan dia tahu risiko hijrahnya. Orang-orang Quraisy di mana-mana penjuru jalan itu ada. Dia tak peduli. Akhirnya ditangkap. Tangkap nak dibunuh. Dia sedia, kalau kamu bunuh, bunuhlah. Tapi kalau kamu bunuh, kamu rugi. Sebab kedai-kedai aku tinggalkan saja. Kalau kamu lepaskan, kamu ambillah harta aku di Mekah. Orang Quraisy suka. Jadi maknanya, tuan-tuan, Suhaib bin Sinan ni berhijrah tak buat apa-apa. Tinggal. Dan dia yakin. Kenapa? Dia tawakal. Kerana sudah ditanamkan tauhid uluhiyah rububiyah di dalam hati dia oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tahu kedatangan, ketibaan Suhaib bin Sinan ni di Madinah. Rasulullah tahu. Rasulullah ajak sahabat-sahabat, mari kita ramai-ramai sambut kedatangan Suhaib. Beliau ni imannya luar biasa. Lalu bila ditunggu-tunggu satu siang, nampaklah Sinan ni daripada jauh. Apa Rasulullah kata? Rabiha as-Suhaibu. Perniagaan Suhaib sudah untung besar. Bahasa kita gitulah. Jadi sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah?
Rasulullah kata, kamu tahu semua hartanya dibagi oleh orang Quraisy. Itulah untuk membayar nyawa dan darah dia. Dia selamat. Untung besar dia. Untung besar. Jadi tuan-tuan dan puan sekian, tauhid memainkan peranan penting dalam penghijrahan. Banyak cerita-cerita yang pelik-pelik semasa berhijrahan. Itu semuanya didasarkan kepada asasnya kepada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Jadi bila Rasulullah bersembunyi tadi, selamatlah. Tadi disebut dalam ayat yang saya baca mula-mula tadi, ayat 40 surah Taubah, tak salah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahul ladzina kafaru thaniyasnain id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana wa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi wa kalimatullahil ulya wallahu azizun hakim. Sekiranya kamu tak tolong Muhammad, Allah telah pun menolong dan memenangkannya. Yaitu ketika Muhammad SAW dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu kedua-duanya Abu Bakar dan Rasulullah berada dalam gua. Ketika itulah Rasulullah mengingatkan Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Ya Abu Bakar, engkau jangan bimbang, sesungguhnya Allah serta kita. Inilah tuan-tuan satu ilmu, satu puncak tauhid. Kalau kita sebut satu ilmu, satu amalan yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutamanya ketika susah, ketika kita berdepan dengan musuh. Tapi sayangnya oleh kerana orang Islam di Malaysia ni di mana-mana tak tahu, masa darurat dulu ramai anggota keselamatan kita takut mati pakai tangkal azimat. Banyak yang diikat di pinggang lain, di lengan lain, dalam kucik lain, macam-macam azimat. Siapa yang pernah jadi itu pasukan tentera ke polis, dia tahulah. Sebab di kampung saya ramai orang yang jadi tentera ni tuan-tuan, memang tangkal selendang merah. Kalau di Johor selendang merah Panglima Saleh, pedang Panglima Saleh. Itu terkenal ayat 4 Panglima Saleh, untuk kebal, untuk gagah dan sebagainya. Sedangkan ilmu itu berlawanan dengan akidah. Itu semua sihir, kerja-kerja syaitan. Dalam Islam kita dibekalkan dengan tadi, muraqabah ma'iyah. Itu digunakan oleh Rasulullah, selamat. Ada buktinya, ada dalilnya, ada hadisnya, ada ayat Qur'annya. La tahzan innallaha ma'ana. Karena itulah maka Abu Bakar masuklah dalam keadaan muraqabah ma'iyah, hilang takut, hilang bimbang, tenang setenang-tenangnya, selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru saya kata, kalau kita duduk dalam ma'iyah ni tuan-tuan, kita jadi kuat. Kita jadi kuat. Jadi kuat. Tenaga kita luar biasa. Ada seorang murid guru saya, dia naik satu bangunan tinggi. Bangunan apa? Diraba, dekat tengah-tengah Kuala Lumpur. Saya pun lupalah berapa tingkat tu, 42 ke berapa, 42 ke 34 ke, tapi tinggi tuan-tuan. Masa itu elektrik tak ada, tapi dia nak cepat naik ke atas sekali. Dia kata bila dia berjalan tu, dia ingat dalam keadaan muraqabah ma'iyah, ingat Allah.
dalam keadaan muraqabah ma'iyah, dia berjalan sampai ke atas tu, tak mengah pun. Bila sampai ke atas, kawan-kawan tanya, engkau naik ikut tangga? Ya. Tak penat ke? Tak ada. Memang tak mengah pun. Tapi rasa ni tuan-tuan, ya, sedikit orang mukmin yang tahu. Ini pengajaran yang Allah ajar dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dalam peristiwa hijrah, yang kita tak pelajari. Kita pergi tempat lain pula. Apa dia? Pergi kepada orang-orang yang pandai buat tangkal azimat. Sedangkan tangkal azimat itu syirik. Rasulullah bersabda, man alaka faqad asraka. Siapa pakai tangkal, dia telah menyekutukan Allah. Jadi tuan-tuan, inilah kebesaran Allah, pentingnya tauhid. Ya, di tauhid inilah dipelaikan, digunakan oleh Nabi dan umat Islam untuk meneguhkan iman, menjayakan mereka berhijrah. Dan bila sampai di Madinah, 8 tahun kemudian kota Mekah itu dapat ditawan. Iblis yang duduk dalam musyawarah suku-suku Quraisy tadi bagi tahu, jangan lepaskan dia. Kalau Muhammad ni lepas lari dari Mekah, kamu tak dapat bunuh. Dia akan kumpul kawan-kawan yang ramai, dia serang kota Mekah, kamu dibunuh. Betul. 8 tahun sesudah Nabi berhijrah, Nabi kumpulkan tentera berapa? Seramai 10.000 orang. Nabi sendiri jadi panglima, bawa tentera ini daripada Madinah berjalan kaki, dan ada yang menunggang unta. Yang peliknya tuan-tuan, orang Quraisy tidak tahu. Kalau ikut biasa di padang pasir itu, berjalan dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, kalau ada seorang yang berjalan kaki memimpin unta, daripada jauh sudah kelihatan abuk naik ke langit, ke udara. Orang akan tahu, pengembala kambing akan tahu. Tapi ini tuan-tuan, salah satu mukjizat Nabi yang kita mungkin terlepas pandang. Nabi Muhammad bawa tentera daripada daripada Madinah ke Mekah untuk menyerang kota Mekah sebanyak 10.000. 10.000. Bayangkan, penduduk Mekah tak tahu. Macam mana mereka tak tahu? Tiba-tiba aja satu malam, dah malam macam ni, ya, Nabi Muhammad, tentera Islam mengisytiharkan, kamu dikepung. Tentera Muhammad telah mengepung kamu. Siapa masuk dekat Kaabah dia selamat, siapa masuk rumah masing-masing dia selamat. Jadi masing-masing tuan-tuan, orang Quraisy ni, ketua-ketua Quraisy dah panik dah. Tak boleh nak buat apa. Tentera masa itu bukan macam sekarang. Ya, tentera macam itu masa itu sukarela. Ya, duduk rumah masing-masing. Jadi orang Quraisy tidak boleh kumpulkan tentera. Masing-masing nak selamatkan nyawa. Masuk rumah, masuk dekat Masjidil Haram, kawasan itu selamat. Nabi tak usik. Dengan itu tuan-tuan, kota Mekah dapat ditawan tanpa pertumpahan darah. Sebenarnya penawanan kota Mekah ini ada kaitannya yang rapat dengan hijrah Rasulullah SAW. Akhir sekali tuan-tuan, tadi saya dah dengar bang tadi. Akhir sekali saya nak beritahulah, ya, walaupun perkara ni macam tak penting, tapi penting, ya. Tarikh hijrah ni yang kita gunakan ini ditetapkan oleh Sayyidina Umar
tarikh ini tarikh yang betul kerana ada catatannya dalam Quran, ya, dalam sejarah. Orang yang menyebut pun memang sahabat-sahabat yang memang terlibat dengan hijrah, betul. Tapi cuma saya nak bagi tahu, tarikh Masihi, tarikh sejarah tarikh Masihi di karangan orang Kristian, tarikh mereka tak betul. Tarikh Masihiyah itu kan didasarkan kepada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kalau mereka kata Yesus, tarikh kelahiran Nabi dikatakan 25 Disember. Padri-padri Kristian pun tak percaya. Pasal apa? 25 Disember ni musim sejuk. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam ketika dilahirkan pada masa itu musim buah kurma masak. Ini di musim panas, dalam bulan 4 ke 5 ke 6. Karena ini tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak tahu, ramai orang Kristian keluar Kristian masuk Islam. Ni pasal apa? Tarikh mereka pun tak betul. Sebenarnya bila mereka siasat 25 Disember ni kelahiran kelahiran dewa matahari yang dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang Greek. Jadi itulah, sebenarnya banyak kepentingan, banyak hikmah yang tersirat, yang tersurat dalam sejarah hijrah Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Cuma akhir sekali saya nak sebutkan sabda Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fathi illa jihadun wa niyatun fa idza stanfartum fanfiru. Ini hadis, kata Rasulullah, bila kota Mekah sudah ditawan oleh tentera Islam, sudah menjadi negara Islam, sebahagian kawasan negara Islam, kekuasaan Islam, maka tak ada lagi hijrah ke Madinah, tak ada lagi. Yang ada dua, kata Rasulullah, jihad dan niat. Maka apabila kamu diajak untuk keluar berperang, maka hendaklah kamu keluar berperang. Jadi yang ada dua, jihad. Dan jihad ni pun banyak jihad ni. Jihad betul, perang itu betul ada, jihadun nafsi ada, ya. Niat ni artinya apa dia? Baiki niat kita supaya amalan kita jadi baik. Sebab Rasulullah ada bersabda, niatul mu'minin khairu min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih penting daripada amalannya. Kerana apa? Amalan seorang mukmin itu dinilai oleh Allah mengikut niat. Sebab itulah Nabi kita ingatkan niat. Selain pada jihad, niat. Baiki niat kamu. Ini kalau dihuraikan panjang lebar, ya. Tapi yang penting tadilah Rasulullah kata, niat orang mukmin itu lebih penting daripada amalannya. Kerana yang menentukan baik buruknya amalan seorang itu ialah bagaimana niatnya. Dan timbullah banyak hadis-hadis lain berkenaan hijrah ni. Jadi saya fikir cukuplah untuk malam ini. Kita dikandaki berhenti apabila bang. Setakat ini saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina li ikhwanina akhwatina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan salihan qabala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, arina al-batila al-batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi alamin. Taqabbalallah.